benda yang kita tak tahu? Benda apa yang kita tak tahu? Apa kita punya pemboleh ubah? Yang Kebanyakan ni guru. kebanyakan guru. Siapa dia tak tahu apa. Kebanyakan guru. Bukan. Guru di sekolah. Bukan. Guru perempuan. Guru perempuan ataupun bilangan guru perempuan. Bilangan guru perempuan yang kita tak tahu. Tapi cikgu kebanyakan guru tu pun bukan dia tak tahu kat apa. Betul juga. Kebanyakan guru tu betul juga. Tapi yang variable kita ialah bilangan guru perempuan. Okay. Okay, kalau D, Esther mendapat skor yang paling tinggi dalam permainan itu. Skor paling tinggi. Highest score. Okay, itu D. Okay, kalau, habis dah. Okay, habis dah. Itu je. Cikgu ingatkan ada lagi. Okay, itu dia punya pemboleh ubah. Pemboleh ubah ialah variable. Variable ni kalau senangnya kalau kita belajar dulu ialah unknown ataupun unknown. Yang unknown apa? Unknown bilangan yang kita tak tahu. Okay. Kalau C tu guru perempuan lah. Bilangan guru perempuan lah kita tak tahu. Tapi kebanyakan guru ialah guru perempuan. Guru perempuan yang kita tahu bilangan dia. Okay. Variable ni biasanya objek lah. Objek ataupun orang. Okay, kita tengok muka surat 78. Okay. 78 dia suruh derive an algebraic expression. Kita kena terbitkan satu ungkapan algebra berdasarkan situasi. Contoh dia bagi situasi, kita kena terbitkan X ataupun Y. Okay, ataupun K ataupun apa-apa je lah huruf yang dia bagi. Kita tengok A. Terdapat 30 orang murid dalam sebuah kelas. Okay, settle. Faham tak ayat tu? There are 30 students in a class. Faham tak ayat tu? Okay. Jika bilangan murid lelaki dalam kelas itu ialah 3, K orang, adalah bilangan dia, cuma dia letak K. Tentukan bilangan murid perempuan dalam kelas itu. Jadi macam mana kita nak terbitkan? Macam kita buat ayat matematik. Macam kita buat ayat matematik. Tolak kan? Betul, kita kena buat tolak. Apa tolak apa? 30 tolak K. 30 tolak K. Betul? Sebab kalau kita nak tahu bilangan murid perempuan, kita ambil bilangan keseluruhan 30 orang tu, tolak dengan bilangan murid lelaki, betul tak? Okay, murid lelaki cuma dia bagi K sahaja. K tu lah yang kita tolak. Okay? So inilah jawapan dia. Ini ungkapan ataupun algebraic expression, express, keluarkan. Ni ungkapan. Ungkapan algebra expression, ni expression. Dia tak ada sama dengan dan dia tak ada jawapan. Dia tak ada sama dengan, dia tak ada jawapan. Itu ungkapan. Okay, kita keluarkan saja. Okay, B. Panjang dan lebar sebuah segi empat tepat masing-masing ialah X cm dan Y cm. Berapakah luas segi empat tepat itu? Ingat, kalau ungkapan, kalau kita nak express kan, kita buat macam ayat matematik. Macam mana cari luas? Apa formula luas? Sebelum ni pernah belajar tak? Luas untuk segi empat tepat. Macam mana kita nak kira luas? Area. Luas. Panjang darab lebar. Panjang darab lebar. Itu dia punya formula luas. Tak ingat ke? Tak ingat? Aduh, senang je dia ni. Okay, formula area. Area luas. Okay, panjang darab
lebar. Okay, jadi area ataupun luas untuk segi empat tepat ni, okay, panjang dia berapa? Panjang dia berapa? Panjang dia adalah X cm. Okay, panjang dulu kan dia sebut. Jadi X cm dululah. X. Lebar berapa? Lebar Y. Okay, so kita darab dengan Y. X darab Y dapat SY. Yeah, S darab Y jadi XY cm. Kuasa? Ada kuasa tak? Luas ada. ada kuasa tak? Adalah. Ada kuasa 2. Kuasa 2. Luas ada kuasa 2. Jadi jawapan kita ada cm kuasa 2 lah. Iya. Ya. Ini basic je. Basic, sangat basic, asas. Jadi kita kita ingat yang asas punya. Okey. C. Seutas rantai dipotong kepada 3 bahagian dengan panjang setiap bahagian masing-masing ialah 16 cm, 5 pcm dan 2 qcm. Berapakah panjang asal kali itu? Nak buat operasi apa? Operasi darab. Operasi darab, Saya tolak. operasi tolak, Tambah. operasi tambah, Bagi. operasi bagi. Semua kamu sebut. Tapi mana satu yang betul? Ada 4 operasi saja. Kamu kena pilih satu yang paling tepat. Yang mana satu? Darab. Darab. Muiz, kamu sure ke? Tak sure. Tak sure. Okay, apa yang kamu sure? Saya sure. 4 Tak tahu. salah. Okey, dia kata 3 bahagian kan? Katalah tali, rantai 1, 2, 3. Dia rantai yang sama tapi dipotong 3. Tapi tak sama panjang. Jadi ini 16 cm. Ini 5P. Ini 2Q. Okey. Kita padang cm lah, nanti pening pula. Okey. 16. Ini panjang 5P. Ini panjang 2Q. Katakanlah huruf tu kamu tahulah. So katakanlah 5 tu kita letak 10. 5P sama dengan 10. 2Q sama dengan 8. Jadi macam mana kita nak kira semua panjang dia? Macam mana kita nak kira semua panjang dia? Kena buat operasi apa? Darab ke? 16 darab 10 darab 8. Betul ke? Tak betul. Tak boleh buat darab. So kena buat operasi apa? Kita nak cari jumlah panjang. Bahagi. 16 bahagi 10 bahagi 8. Boleh ke? Tak juga. Operasi apa? Cuba fikir. Kamu ada seutas rantai. Dipotong 3. Dan setiap rantai tu yang dipotong 3, setiap bahagian tak sama panjang. Ada yang 16, ada yang 5P, ada yang 2Q. Soalan dia nak tahu berapa panjang asal. So kamu kena buat operasi. Ini contoh lah, contoh panjang. Kamu nak tahu semua, panjang semua. Allahu Akbar. Tak tahu juga. Cikgu dah bagi jawapan dah. Cikgu nak kamu sebut sendiri. Apa dia? Nak buat operasi apa ni? Tambah. Okey, jadi kita kena buat operasi. Betul idea. Kita kena buat operasi tambah. Panjang asal maksudnya kamu kena tambah balik lah. Katakanlah ini 5 cm, yang ni 3 cm, yang ni 2 cm. Jadi kalau kita nak tahu panjang asal, apa yang kamu buat? Kamu sambung balik kan? Kamu sambung-sambung balik kan lantai tu? Jadi bila sambung kamu tambah. 5 tambah 3 tambah 2. So dapat 8. Ini kalau kamu tahu dia punya variable dia apa.
Tapi yang ni kamu tak tahu. Dia bagi 5P dengan 2Q sahaja. Jadi sama juga operasi dia. Tambah juga. Tambah saja. 16 tambah 5P tambah 2Q. Inilah jawapan dia. 16 tambah 5P tambah 2Q. Dia tak ada jawapan. Inilah jawapan dia. Sebab ni ungkapan algebra. Cikgu, Ya? CM tu boleh tulis tak? Apa dia? CM tu boleh tulis tak? Yang mana yang kena tulis? Yang nama CM dengan boleh tulis tak? Kalau kamu nak faham, kamu tulislah. Oh. Ha. Okey. Boleh? Okey, so kita tengok soalan di muka surat sebelah. Syazrin, boleh baca tak soalan di? Syazrin? Syazrin kat mana? Syazrin kat mana? Kat rumah ke? Ada. Okey, baca soalan di. Kat rumah. Umur Nazmi ialah H tahun dan umur Jajik ialah K tahun, manakala umur Izhar adalah 2 kali umur Jajik. Berapakah beza umur antara Nazmi dengan Izhar? Okey, jadi kita ada berapa watak dalam cerita soalan nombor D ni? Ada berapa watak? Ada Nazmi, 1. Nazmi, 1. Jarjit. Dengan seorang lagi, Izhar. Ada 3 watak lah. Okey, jadi dia berkenaan pasal umur. Jadi Nazmi umur dia berapa? Umur dia berapa Nazmi? Hello, Assalamualaikum. Cikgu ajar Nazmi tunggul batu setahun. ke? Ha? Setahun. Setahun? Ya ke umur setahun? Umur Nazmi berapa tahun? Setahun. Setahun? Kamu baca elok-elok soalan kat atas? Setahun dan umur Jajik ialah K tahun, manakala umur Izhar H adalah tahun. Ingatkan setahun. Astagfirullah. cikgu H. Sorry. Okay, umur Nazmi H tahun. Cikgu dengar setahun, sorry. Okay, umur Jarjit Umur berapa Jajik tahun? K tahun. K tahun. Umur Izhar Umur Ilham. Cikgu tanya dia. Kali umur Jajik. KH tahun. berapa? KH tahun. 2H tahun. K2 H2 tahun. K 2 tahun. 2 tahun. 2K tahun. Izhar 2K tahun. Sebab dia kata umur dia 2 kali daripada umur Jajik. Jajik K. Izhar 2K. 2 kali K, 2K. 2K. 2 kali K jadi 2K. Okey. So soalan dia, berapakah beza? Kalau beza kena buat operasi apa? Tolak. Tolak. Jadi berapakah beza umur tahun, Nazmi dan Tolak 2 Izhar? K tahun. Dapat Jadi jadi- H jadi tak ada. Tak ada jadi. Sebab ungkapan ni tak ada jawapan. Okey. Nazmi H tolak Izhar 2K. So ni jawapan dia. Okey. Apa ungkapan tak ada jawapan. Dia tak ada jawapan lah. Inilah jawapan dia. H tolak 2K. Okey, boleh? Okey, soalan E pula. Okay, Aidil, baca soalan E. Tolong baca. Wan yang membeli MKJ
mkg ikan kembung yang berharga Rmp sekilogram dan mkg ikan cencaru yang berharga Rmq sekilogram. Berapakah jumlah bayarannya? Okey, kalau kamu ingat ini lebih kurang macam soalan ayam dengan daging dalam nota cikgu. Okey. So Puan Nia dia beli ikan kembung dengan ikan cencaru. Dia tukar yang tu je. Okey. So dia beli ikan kembung dengan ikan cencaru. Ikan kembung dia beli berapa kg? MKG. Harga untuk 1 kg ikan cencaru berapa? RMP. Jadi kalau kita nak tahu berapa Puan Nia bayar? Berapa Puan Nia bayar? Nia bayar? Okey, contohlah kalau kita bagi nombor lah. Okey, kita bagi nombor, bagi senang nampak Katakanlah ikan kembung tu M tu 2 kg. Contoh. Untuk 1 kg dia beli RM RM5. Jadi Puan Nia kena bayar berapa? Ini untuk 1 kg. Contoh-contoh. Yang ni kalau kita tahu nombor dia berapa Puan Nia beli 2 kg, harga 1 kg RM5. Jadi kena bayar berapa? Kena bayar berapa? Kena bayar 10 RM10 lah. Macam mana dapat RM10? 2 kg darab 5. Darab RM5. Jadilah RM10. Dah 1 kg RM5. 2 kg RM10 lah. Betul tak? So operasi tu yang kita nak iaitu darab 2 kg darab RM5. So kamu buat sama juga macam yang ungkapan algebra. Untuk ungkapan algebra, so MKG darab dengan RMP. So kita buang unit, so ni jadi MP. Ni. Ini untuk ikan kembung. Boleh? Boleh? Boleh tak ni? Boleh? Okey. Seterusnya, ikan cencaru. Cencaru berapa kilo dia beli? N kilo. Berapa ringgit untuk 1 kg? RM Q ringgit. Okey. Sama juga, kita guna cara yang sama. So kena darab jugalah kan? N kg darab dengan RMQ. So jawapan dia adalah NQ. Okey, boleh? Jadi nak tahu jumlah. Seterusnya, kita nak tahu jumlah bayaran. Jumlah bayaran kena buat operasi apa? Operasi apa ni? Jumlah. Kena buat operasi apa? Jumlah kena buat operasi apa? Jumlah kena buat operasi apa? Hello, Assalamualaikum. Operasi tambah. Operasi tambah. Kamu kat mana semua ni? Okey. Jadi kena buat tambah lah. Jumlah dia MP tambah NQ. Itu jawapan dia. Boleh? Boleh. Okey. Ada apa-apa soalan untuk soalan E? Tak ada. Tak ada. Okay, cuba buat F. Jumlah orang bagi X buah kemah jika setiap kemah dapat memuatkan 4 orang. Apa ungkapan algebra dia? Ungkapan X. algebra. Algebraic expression. Apa dia? Apa jawapan dia?
X. X apa? Operasi apa yang kena buat? Dengan 4 orang. Operasi Wah, apa kena kemah. buat? Operasi. Betul. Sebuah kemah pula. Betul lah. Sebuah kemah boleh muat 4 orang. Kalau X sebuah kemah, X darab 4. X darab 4. Betul. Jadi 4X. 4. Jadi 4X. X darab 4 ataupun 4 darab X sama dengan 4X. Ni jawapan dia. Boleh? Okey, yang ni kalau kamu tengok dia sama dengan macam contoh yang hamster tu. Hamster. Sama. Cikgu tak pasti. Dia ambil pada cikgu punya ke? Cikgu ambil pada dia punya. Okey, so kita settle muka surat 79. Ada apa-apa soalan sebelum kita pergi ke subtopik baru? Datul, ada apa-apa soalan? Tak ada. Muiz? Nak tanya apa-apa ke? Ada. Tak ada. Aidil? Syazrin? Tak ada apa-apa ya. Aidil ada? Tak ada. Tak ada. Okey, so jom kita tengok nota kita. Sekejap cikgu stop share. So, tengok slide yang ke-16. Muka surat 16. Okey, dah ke? Tengok balik nota. Nota cikgu bagi masa 2 minggu untuk kamu print. So, nanti apa-apa kamu tengok nota je balik. Okey, so apa itu nombor? Nombor, kamu kena beza yang ni Nombor. Nombor pemboleh ubah sebutan algebra dan perkali. Okey, ada 4 benda yang kamu kena ingat. Dia punya istilah. Untuk tajuk ni kamu kena tahu 4 istilah ni. Kena bezakan. Okey, yang pertama nombor, yang kedua pemboleh ubah, yang ketiga sebutan algebra dan yang keempat perkali. Okey, number, variable. Number dengan variable tadi kita dah belajar kan. So yang kamu kena faham ialah algebraic terms dengan coefficient. Coefficient perkali, algebraic terms sebutan algebra. Dalam ungkapan algebra. Satu lagi ungkapan algebra, sorry. Satu lagi 5 ungkapan algebra. Algebraic expression. 5 lah. 5 term yang kamu kena faham betul-betul dalam tajuk ni. Kalau kamu tak faham 5 term ni, tak faham 5 istilah ni, cikgu tak boleh bagi garanti lah kamu boleh lepas faham semua tajuk untuk tajuk yang kelima. Okay? Penting kamu tahu 5 perkataan ni. Okay, so kita tengok slide yang seterusnya. Okay, yang ni yang aku clearkan kamu punya term-term tu tadi. Okay, so ini nombor lah. Kalau kamu tengok ni, ini nombor 2x ni. Okay, 2 tu nombor. Takkan cikgu nak beritahu kan. 2 tu nombor. So x pemboleh ubah. Okay, boleh faham? Tadi kita dah jumpa dah. Nombor dengan pemboleh ubah. Okay, kalau dia jadi 2x. 2 nombor. X pemboleh ubah. Kalau 2x, kita panggil sebutan algebra. Algebraic term. 2x. Boleh? 2 nombor. X pemboleh ubah. Kalau kita gabung 2 nombor dengan pemboleh ubah, dia jadi sebutan algebra. Boleh? Okey. Kalau yang contoh yang kedua, 5 nombor. X, Y. X, Y ni gabung 2 kan? Tapi dia satu jugalah pemboleh ubah. Okey, 5 nombor. X, Y pemboleh ubah. Bila kita gabungkan 2 tu jadi 5 XY, kita panggil sebutan algebra.
Boleh faham? Clear yang tu? Clear Okey, kita tengok slide seterusnya. Ada lagi 2 lagi. Ada lagi 3 lagi. Okey. 2 silap. Ada 2. Okey, yang ke seterusnya adalah perkali ataupun coefficient. 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 Okey, katakanlah 3xy. Okey. So 3x itu adalah faktor. Dan y itu adalah pemboleh ubah. Okey. 3x ialah faktor lain bagi pemboleh ubah y. Maka 3x ialah perkali bagi pemboleh ubah. So kalau kamu faham kat sini ialah faktor ni ataupun nama lain dia adalah coefficient ataupun perkali. Nama lain dia faktor. Boleh? Coefficient. Okay. Manakala 3xy ni dia boleh jadi 3yx. Dia boleh terbalik. 3xy dia boleh sama juga dengan 3yx. Kita boleh ubah dia. Okay. So yang 2 pula dia kata 3y sekali dengan x kan. Okay, jadi 3y ialah faktor lain bagi pemboleh ubah x. Maka 3y ialah perkali bagi pemboleh ubah x. Okay, sebab tu kat sini semua dia color warna. Warna apa? Warna biru. Okay, yang ni kita warna merah ni ialah semua ni pemboleh ubah. 3 ialah perkali dan xy ialah pemboleh ubah. Okay, so katakanlah apakah perkali bagi pemboleh ubah xy? Jawapan dia adalah 3. Boleh? Ni daripada xy, 3xy. Okay. Apakah perkali bagi pemboleh ubah xy? Jawapan dia 3. Boleh nampak tak? Boleh nampak tak? Tak nampak lagi? Okay, jom kita tengok latihan. Dia punya contoh. InsyaAllah lepas ni kamu boleh faham lah. Okay, contoh 4. Dalam sebutan negatif 3k kuasa 2 mn. Okay, nampak dia punya sebutan algebra. Yang ni kita panggil sebutan ataupun term. Sebutan algebra atau algebraic term. Dalam sebutan negatif 3k kuasa 2 mn, nyatakan perkali bagi. So kamu kena tengok balik yang dalam bulatan tu. Okay, katakanlah A k kuasa 2 mn. Okay, apa yang tak ada? Apa yang tak ada dalam yang asal punya? Negatif 3. Tu negatif 3 tu jawapan dia. Boleh? Okay, cuba cari yang B. Apa yang tak ada? B ni negatif mn. Apa yang tak ada? So tu jawapan dia. Apa yang tak ada? Cuba tengok. Apa yang tak ada? B. Nadia tu dapat tak? Dapat. Dapat berapa? Apa yang tak ada berdasarkan yang dalam bulatan tu? Negatif 3k kuasa 2 mn. Apa yang tak ada? Apa yang tak ada dengan negatif mn? Okay, negatif ada. 3 tak ada. So kita letak 3. K kuasa 2 tak ada. K kuasa 2. M ada. N ada. So ni jawapan dia. Boleh? Boleh. Boleh. Okay, C. Apa yang tak ada? Apa perkali ataupun koefisien bagi 3k kuasa 2? Negatif mn. Negatif mn. Betul? Boleh faham? Dapat tak ni? Muiz, Aidil, Syazrin? Kurang Dapat? faham. Kurang faham. Dapat ya tu? Aidil dapat? Oh, Syazrin dapat. Aidil dapat tak? Dapat. Dapat. Muiz dia tak dapat lagi.
Muiz tak dapat yang mana? Kenapa jadi 3K sama dengan negatif MN? 3K sama dengan negatif MN. Oh, okey. Kamu kena faham. Perkali ni kamu kena ambil nombor yang tak ada yang asal. Oh. Okey, ambil jawapan yang tak ada yang asal. So yang asal Kenapa ambil? ialah Kenapa ambil 3? yang asal adalah negatif 3K kuasa 2 MN. Yang ni asal kita. Okay, ni sebutan asal kita. So kamu kena tengok based on ni. Tengok yang ni je. Okay. So A. K kuasa 2 MN. Apa yang tak ada? K kuasa 2 MN, 3 tak ada. Negatif 3 tak ada. Ambil sekali dia punya simbol, negatif tu. Okay. Okay. Betul. B. Apa yang tak ada? Negatif ada. MN ada. Apa yang tak ada? Tak ada 3K, negatif 3K. 3K 2, tak ada. 3K kuasa 2. Itu yang tak ada. So yang ni 3K kuasa 2 adalah perkali. Okay, benda yang kita kali dengan dia. Itu kita panggil perkali. Okay. C. Apa yang tak ada? Negatif MN. Negatif MN. Okay. So, kenapa kita panggil perkali? Sebab bila kita gabungkan dia, kita guna operasi darab. Kita guna operasi kali. Okay. So, contohnya K kuasa 2 MN, kita darab dengan negatif 3. So, bila darab, dia macam magnet kan? Sebelum cikgu bagi tahu, darab ni ataupun kali, dia punya operasi lebih kurang macam magnet. Kita dekatkan dia terus. So, jawapannya negatif 3K kuasa 2 MN. Sama tak macam yang asal? Sama tak? Sama tak? Sama. Katalah sama. Okay, sama. Sebab kita buat perkali, kita buat darab. Boleh? Okay, itu coefficient. Muiz dah faham dah? Dah faham dah ni? Dah. Perkali tu apa? Faham. Okay. So seterusnya kita tengok nombor 2. Kita katalah kenal pasti semua sebutan. Dengar? Sebutan. Bagi setiap ungkapan algebra. Kalau ada operasi, kalau kamu nak tahu, kalau ada operasi apa-apa pun, yang biasanya operasi tambah dengan darab, tambah dengan tolak je lah. Okay, operasi tambah dengan tolak, kita panggil benda tu adalah ungkapan algebra sebab dia gabungkan dua sebutan. Okay. Tapi kalau sebutan, dia tak ada operasi. Dia tak ada operasi tambah dengan tolak. Dia duduk sorang-sorang. Kalau contoh A, 3AB tambah CD. So sebutan dia adalah ada dua. Ada dua sebutan. 3AB dan CD. Faham tak? Ini sebutan dia. Sebutan yang pertama ialah 3AB dan sebutan yang kedua adalah CD. Boleh faham? Faham. Faham. Okay, cuba kamu buat B dengan C. B sebutan dia apa? Ni sebutan dia 5 5 dan 4 MN. dan 4 MN. Okay. Bukan. 5 tu bukan sebutan. 5 tu adalah nombor. Sebutan dia kena ada nombor dengan variable. Faham tak? Cuba tengok balik muka surat sebelah. Muka surat sebelum tadi. Cuba buka Okey. Sebutan dia kena ada nombor dengan pemboleh ubah. Boleh? Maksudnya yang tu nombor je lah. Ya, betul. 5. Jadi yang tadi tu ada satu je lah. 4 MN sahaja. 5 tu bukan. Boleh? Boleh. Okey. Kalau C? Dan C tu Yang mana sebutan? P. Kena ambil semua. Tak nampak je. Dia ada halang. Ada halangan. Ada halangan?
Yang lain nampak tak? Ke awak kamu nampak. kamu Belakang punya komputer tu? Laptop saya. Laptop. Okey. P/4 P/4 dan 3 Q kuasa 2. Okey, boleh? Okey, lupa cikgu nak bagi tahu. Kalau kamu nak tulis sebutan, kamu kena tulis sekali dia punya operasi kat depan. Bukan operasi lah, simbol. Okey. Biasanya simbol tambah kita tak tulis. Tapi tolak kena tulis. Jadi yang B tu kena ada negatif 4. 4 mn. Ya. Negatif lah. Biasa negatif lah. Wajib kena tulis. Tambah tak payah. Okey, boleh? Okey, dah siap dah? Siap dah? Okey dah. Okey, jom kita pergi tengok slide yang seterusnya. Okey. Slide seterusnya kita kenal sebutan serupa dengan sebutan tak serupa. Senang je tajuk ni. Kamu tengok kalau huruf tu ada, maksudnya dia serupa. Kalau huruf tu sama, dia serupa. Tak kisahlah dia punya susunan dia lain-lain ke. Tak apa. Janji dia ada. Okey, contohnya kita tengok 2 PR dan 2 PQ. Adakah dia sama? Adakah dia serupa? Dia tak serupa. Sebab kalau nak tengok sebutan serupa atau tak serupa, kamu tengok huruf je. Tengok huruf je. Yang ni PR. Yang ni PQ. So apa yang beza R dengan Q? P sama. R dengan Q je lain. Jadi bila lain, tak samalah. So dia tak serupa. Unlike term. Okay. Cikgu rasa nota kamu ada jawapan dia. Betul tak? Okay, seterusnya. Negatif 5 mn dan 2 nm. Dia serupa ke tak serupa? Cikgu kata apa? Kalau sebutan serupa, dia mesti ada. Dia kena ada. Tak kisahlah dia punya susunan dia duduk belakang ke duduk depan, janji ada. So yang ni adalah serupa. Boleh faham? Boleh? Okey. So seterusnya 7 ABC dengan 0.2 BCA. Dia sama ke tak sama? Serupa ke tak serupa? Serupa. Okey, serupa. Walaupun berubah tempat dia. Mula-mula ABC, lepas tu B duduk depan, C duduk depan, A duduk belakang. Tapi sama. Tidak serupa. Sebab yang PQ tu ada kostum. Okey. Yang seterusnya tidak serupa. Kenapa tak serupa? Sebab yang tu ada negatif. Bukan. Negatif tak kisah. Terbalik mn dengan nm. Tak. Kamu kat mana? Kamu yang ni lah. Internet cikgu slow ke? Dan dekat rumah saya slow. Okey. Okey. Okey, yang ni seterusnya. Nombor 4, Muiz. Okey, kenapa 3PQ/4 dan 3/4 PQ kuasa 2 ni tak sama? Tak serupa? Sebab dia ada kuasa 2. Kuasa 2 ni maksud dia adalah PQQ. Q tu 2 kali. Padahal 3PQ ni, Q tu ada 1 kali je. Jadi tak serupa. Sepatutnya kalau nak serupa, Q kena 1 je dulu. Boleh? Muiz, susunan tak kisah. Muiz? Ya. Susunan tak kisah. Kau terbalik lah macam mana pun, janji ada benda tu, dia serupa. Okey. Tengok ni, 7 ABC dengan 0.2 BCA.
Dia serupa. Kenapa serupa? Sebab dia ada. A tu ada, B tu ada, C tu ada. Bilangan pun sama. Ada satu, ada satu, ada satu. Oh. Macam kalau Ah. bilangan lebih tak dikira lah. Kalau lebih macam ada kuasa 2. Kuasa 2 tu maksud dia Q tu ada 2. So P, Q, Q. So bila ada lebih satu, tak serupa lah. Okey. Boleh? Boleh. Negatif tak kisah. Negatif tu dia bukan pengaruh dekat variable. Dia tak ada pengaruh. Negatif dia pengaruh dekat nombor saja. So kalau kamu nak tahu sebutan tu serupa atau tak, kamu tengok huruf je. Dia punya variable saja. Jadi MN dengan NM sama, serupa. So sebutan ni serupa dua-dua. Walaupun ada negatif. Negatif tu tak kisah. Boleh? Okey, so kita tengok slide seterusnya. Kita dah tahu dah apa itu sebutan serupa dengan sebutan tak serupa. Okey, boleh faham? Ada apa-apa soalan? Tak ada? Okey, kalau tak ada soalan, cikgu nak bagi soalan lah dekat kamu buat quizzes. Okey, so quizzes ni adalah cara yang paling cepat untuk cikgu nak tahu kamu tu faham ke tidak. Okey, boleh? So kamu boleh tengok sebab kita dalam proses belajar, jadi kamu boleh tengok nota. Dia bukan periksa ke apa. So, cikgu nak kamu luaskan, buka kamu punya otak. Luaskan, buka open minded. Buka kamu punya minda. Kataan tu tak keluar. Boleh tengok nota, boleh tengok latihan. So kamu boleh join quizzes ni. Sana. Okay, boleh masuk. 805049. Kita faham yang asas dulu, baru kita boleh masuk yang susah, yang advance selepas ni. Berapa orang? 5 orang. Okey. Ada 2. Aina Aidil. Syazrin tak masuk lagi Syazrin ada. Alisha.
Idea Cikgu buat nama Aina ni Loading. Kuat ya. Oh. Alisha boleh jawab? Alisha? Internet Alisha okey tak? Sebab cikgu selalu panggil nama dia tapi Alisha tak jawab. Alisha tak jawab. Astaghfirullahaladzim. Okey dah, biar dah. Tinggal Alisha je. Alisha boleh jawab? Assalamualaikum, Alisha. Alisha?
Internet kamu okey tak? Ke slow juga? Alisha? Alisha? Alisha boleh dengar? Alisha? Alisha, boleh dengar tak? Cikgu punya speaker buka, mikrofon cikgu buka. Yang lain boleh dengar suara cikgu tak? Boleh cikgu? Boleh kan? Okay, Alisha boleh dengar? Alisha boleh dengar? Okay, cikgu tak dapat respon dia. Tapi dia masuk je physics. Okay. Okay, macam mana soalan? Susah ke senang? Oh, Syazri nombor 1 ah. Tak tersangka. Selalu Muiz nombor 1. Ke Nadiatul ke? Okay. Dia tanya. So, kita tengok balik soalan. Review soalan. Okay, boleh nampak tak cikgu punya screen? Boleh. Boleh. Okay. Boleh Okay, so antara berikut yang manakah sebutan algebra? Okay, ada yang 2, ada yang 3A, ada yang 5T, ada FG. So dekat sini ada 3 jawapan. Kedua jawapan saja. Ada 3 jawapan. Okay. So 3A, 5T dengan FG. Oh, FG walaupun dia kat sini dia tak ada nombor, tapi sebenarnya ada nombor. Okay. Kenapa FG tu sebutan algebra? Sebab ada seorang kan tak dapat. Dia dah jawab 2 dah, 5A dengan 3A dengan 5T, tapi FG dia tak tekan. Okay, FG ni sebenarnya dia ada huruf, dia ada nombor. Iaitu nombor 1. 1 FG. Okay, so nanti next time kalau kamu jumpa lagi variable sahaja, contohnya macam X sahaja ke, ataupun K, ataupun M, ataupun P, okay, sebenarnya dia ada nombor 1 kat depan. 1X, 1K, 1M, 1P. Dia bukan kebiasaan untuk tulis 1 kat depan dia, tapi dia ada. Boleh? Boleh faham? Siapa yang tak tekan FG tadi? Muiz ke? Ke Nadiatul? Saya. Muiz. Okay, boleh faham tak pasal ni, yang 1 ni? Boleh? Kalau tak faham sekarang bagi tahu. Boleh faham tak? Boleh? Cikgu anggap boleh diam tanda setuju Okay. So itu sebab dia. Okay. 5H tambah Y adalah ungkapan. Benar ataupun palsu? Dia ungkapan ke? Okay. Dia adalah benar ungkapan. Benar. Okay. Ungkapan ataupun expression dia kena ada operasi tambah ataupun tolak. Tambah dengan tolak mesti ada. Itu kita panggil ungkapan. Seterusnya, antara berikut yang manakah sebutan serupa dengan 7GH? So jawapan dia adalah HG dengan 5GH. Ada 2 jawapan lah. Okey. 80%. Okay, yang manakah sebutan yang tidak serupa? So yang tak serupa, BC dengan ABC. AB dengan BA tu sama kan? Sama. So kena pilih 2 yang tak serupa. Okay, yang ni pula 4XY. Okay, kata ni 4XY. 4 ialah apa dan XY ialah apa. So jawapan ialah ramai betul 4 adalah perkali XY adalah apa boleh ubah. Dia variable.
Okey, nyatakan perkali bagi negatif 8VW. Okey, semua betul, dapat negatif 8. Okey, berapakah bilangan sebutan dalam ungkapan yang berikut? 2x tambah 7y tolak 9. So, jawapan dia adalah 3. Bukan 2, 3. 9 pun termasuk dalam sebutan juga. Oh, okey. 9 pun sebutan juga. Nombor sebutan juga. Kenapa 9 sebutan juga? Dengar sini. Dengar. Sorry, cikgu tersilap sikit dekat situ. Okey. Katakanlah 9 ni dia sebenarnya adalah sebutan juga sebab cikgu nak bagi tahu ke? Kalau tak bagi tahu nanti kamu tak faham tak? Okey, katakanlah dia punya sebutan dia Z lah. Okey, Z, kalau dia Z kosong, dia sama dengan 9. Z kosong tu sama dengan 1. Z kuasa kosong. Macam ni. Kamu diam sangat ni. Aku tak faham pula. Okey, macam ni je lah. Kamu ingat macam ni je lah. Nombor itu adalah sebutan. Dia sebutan juga. Walaupun dia tak ada huruf. Walaupun dia tak ada variable kat belakang. So dia adalah sebutan. Betul. Okey, boleh? Boleh ke tak ni? Boleh ke? Boleh ha? Okey, yang lagi 2 orang jawab 4 tu confirm lah salah sebab dia ada 3 je paling banyak. Okey, so seterusnya. Okey, tentukan yang berikut sebutan serupa ataupun tidak, 4G dan 4H. Tidak serupa lah. Okey. Pilih sebutan serupa. Okey. Yang 5X dan 5X1 ni salah sebab 5X tu tak ada Y. Dia tak boleh tak ada satu, dia kena dua-dua dia. ST dan DT lah tak serupa. Okey, so settle. Kita exit. Okey. So kita rehat sekejap. Dalam 5 minit macam tu. So kamu bolehlah pergi tandas ke ataupun nak pergi makan ke. Nak makan lagi ke. Tapi jangan makan berat-berat. 5 minit je cikgu bagi. Okey, boleh? Boleh tak? Boleh Hello, Assalamualaikum. Boleh. Boleh tak? Boleh. Nadia tu okey. Muiz, Aidil, Syazrin? Boleh? Boleh ke? Rehat 5 minit. Kejap. Okey? Nanti datang balik lepas 11.24.
Cikgu. 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 Ya. Saya buat apa ni cikgu? Saya tadi. Cikgu bagi masa untuk rehat sekejap. Oh. Makan buat. Sampai 11.24. Okey. 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 So jom kita tengok seterusnya. Okey. Okay, kamu boleh buka buku latihan. Buka latihan muka surat 80. Surat 80. Sambungan dia. Okay, sekejap. Okay, boleh nampak tak? Nampak? Surat 80. Okay, so kita tengok latihan soalan nombor 3. So dia kenal pasti semua sebutan bagi setiap ungkapan algebra yang berikut. Identify all the terms for each of the following algebra expression. So kita kena kenal pasti. So kamu cuba buat soalan A. Apa dia punya sebutan dia? Sebutan dia apa? Dapat dah? Okay. So kamu dah dapat A apa? Jawapannya? Nadiatul. Jawapannya berapa? Dia kata sebutan. 6K dan 2M. 6K dan 2M. 2M. Okay. B? B apa? Ingat kalau negatif kena bawa sekali, kena tulis sekali. B apa dia? X kuasa 2 dan
X kuasa 2 dan 9XY. Negatif 9XY. Kena ada negatif. Tolak kena ada. Baru dia ambil sebutan Okey, C. Apa sebutan dia? Ada berapa? Ada 1, 3. ada 3, ada 3. Okey, sebutan dia AB per 3. Lagi 2 2A dan dan negatif 5B. Ambil negatif. Aidil boleh buat tak? Boleh. Okey, D apa dia Aidil? Sebutan dia. 4PQ Okey. dan negatif 7X 7X per 2 per 2. Lagi. dan 8P kuasa 2Q. Okey, lagi. 7. Ada negatif 1. Negatif 1 pun sebutan juga. Sebutan juga. Cikgu silap sikit. 1 tu sebenarnya sebutan juga. Walaupun dia nombor. Nombor sahaja. So dia sebutan juga. Kalau dia variable sahaja pun sebutan juga. Boleh? Okey. So settle soalan nombor 3. Kita dapat kenal pasti apa tu sebutan algebra. Algebraic expression. Bukan algebraic term. Okey, so kita nombor 4 pula. Kenal pasti sama ada pasangan tersebut adalah sebutan serupa ataupun tidak serupa. Okay, cikgu bagi masa 5 minit. 3 minit untuk kamu kenal pasti. 3 minit je. Tak lama. Dah. Siap dah? Dah. Dah, okey. Nadia tu siap dah? Boleh lagi? Aidil? Dah. Oh, Aidil dah. Syazrin? Dah, cikgu. Dah. Nadia tu? dah. Dah, okey. So A tu serupa ke tak serupa? Serupa. Serupa. Okey, serupa. Like term. Okey. B? Serupa ke tak? Aidil? B, serupa tak? Tak. Tak serupa. Okey. Bukan serupa ataupun tak serupa. Serupa, unlike term. Faham tak tulisan berangkai cikgu ni? Ya, kalau tak faham bagi tahu tau. Okey, C. Serupa ke tak? Serupa ke tak? Muiz, serupa ke tak? 4 SRT dengan 11 RTS. Tak. Salah. Eh? Serupa ke tak? Serupa. Serupa. Dia nak tahu serupa ke tak, dia mesti ada. Dia mesti ada. S ada kan? Dua-dua ada S. Dua-dua ada R. Dua-dua ada T. Dan semua ada satu lah, tak ada kuasa 2. Okay, so yang ni serupa. Like term. Dia tak ni kisah. Saya salah. D tu yang tak. Okay, D tak. Betul. D tak serupa. Dia tak ada apa, yang lain tu. D dengan C kan? Tak serupa. Unlike term. Okay, E. Serupa ke tak? Serupa. Serupa. Okay, serupa. Like term. Serupa. Okay. F. Serupa. Serupa. Serupa ke tak? Tak. Tak serupa. Syazrin, tadi bagi tahu jawapan dia. Okay, betul tak serupa. Tak serupa. Unlike term. Like terms. Okay. So kita dapat beza serupa ataupun tak serupa. Mudah sahaja. Okay. So kita dah settle. Baru pukul 11.30. Tak habis lagi masa. So kita gunakan masa ni untuk masuk subtopik yang baru. So kamu tengok balik nota
Okay, kita berbalik-balik nota Mana dia? Ni dia. Nampak kan? Nampak kan? Okay, kita dah masuk dalam operasi asas aritmatik. Aritmatik tu biasalah macam tambah, tolak, darab, bahagi. Itulah aritmatik. Dia guna perkataan lain je bagi nampak macam wah, dah tingkatan 1. Wah, tingkatan 2. Wah, tingkatan 3. Padahal darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4, darjah 5, darjah 6, sekolah rendah tu dah belajar dah. Okay. So ini adalah nama aritmatik, tambah, tolak, darab, bahagi. Okay, tengok slide seterusnya. Okay, contoh 5. Kita nak permudahkan setiap yang berikut. Jadi bila kamu nak permudahkan aritmatik ni, kamu kena nampak tak ada tips pintar dekat bawah tu? Tips pintar ni benda yang kamu kena hafal dan kena ingat. Benda ni lah yang kamu akan guna sampailah sampai ke akhir lah. Sebab benda ni aritmatik ni kamu kena sangat penting lah dalam matematik untuk tingkatan 1 ni. Boleh? Okay. Macam mana kita nak faham? So kita tengok dulu tips pintar ni dulu. Jangan tengok lagi soalan. Okay. So A dengan B ni bukannya semata-mata A dengan B. Dia boleh tukar jadi huruf lain. Kadang-kadang dia boleh jadi 3X, dia boleh jadi 5Y, dia boleh jadi 9X, dia boleh jadi 7P. Apa-apa pun lah. Tapi kita wakilkan. Dia macam wakil lah. A dengan B ni macam wakilkan. Okay, kita tengok yang pertama barisan pertama. Negatif A tambah B sama dengan negatif A tolak B. Okay, kita faham yang ni dulu. Okay, negatif ni dengan kurungan, kita punya motif kita untuk permudahkan ni, kita nak buang kurungan. Okay, tulis Cikgu, buang negatif kurungan. tu negatif kosong ke? Negatif 1. Dia tak akan jadi kosong. Kalau kosong, dia akan matikan semua benda. Kosong ni, walaupun dia tak ada nilai, tapi dia boleh mematikan semua nombor. Kalau kita buat darab lah dengan bahagi. Okay. Tapi kalau dia operasi tambah dengan tolak, kosong tu tak ada nilai. Tapi nilai kosong ni jangan buat main tau. Dia boleh matikan semua benda. Tapi bukannya nombor lah, nombor. Okay. So untuk kamu buat permudahkan, kita punya target kita lah kita nak buang kurungan. Kamu perasan tak dalam soalan tu banyak sangat kurungan? Kurungan Nampak. tu kita tak nak. Ada 2. Ada 2. Okay, kalau B ada 3. So, kita nak buang. Okay, ini kita punya target. Kita kena buat target dulu baru kita boleh tahu apa jalan yang kita nak pilih. Okay, so kita tengok contoh ayat yang pertama. Tips pintar ni jangan tengok yang ni lagi. Kita tengok bawah dulu. Okay, so kita nak buang kurungan. So bila nak buang kurungan, kamu kena buang kurungan ni. Negatif ni negatif 1. Okay, negatif 1 darab A dia jadi negatif A. Betul tak? Negatif 1 darab A jadi negatif A kan? Sebab tu dia dapat negatif A kat sini. Okay. Negatif 1 darab dengan B. Disebabkan duduk dalam kurungan, so dua-dua kena darab dengan negatif 1. Negatif B. So dia jadi negatif B. Bila kita gabungkan, jadi negatif A tolak B. Boleh faham? Okay. So negatif 1 darab dengan B sama dengan negatif B. So negatif A, negatif B lah. Negatif A tolak B. Macam tu. Boleh? Okay, kita tengok yang kedua pula. Ini nombor 1, ini nombor 2. So negatif kurungan A tolak B. Okay, kena ingat yang tak ada nombor tu sebenarnya ada nombor. Dia macam ghost lah. Macam hantu kan. Walaupun tak ada, dia ada. So kita wujudkan dia nombor 1. Negatif 1 darab A dapat negatif A kan. Okay, kat sini
Negatif 1 darab negatif B. Lain kan? Negatif 1 darab negatif B, dia jadi apa? Positif B. Ingat? Betul tak? Macam kita belajar masa tajuk 1, contohlah B tu kita letak nombor. Cikgu letak guna marker warna lain lah. Okay, negatif 1 darab dengan negatif 2. Contoh. So jawapan kamu berapa? Positif 3. Positif 3. Astaghfirullah. Positif 2. 1 darab 2 kan 2. Okay. Negatif 1 darab negatif 2 dapat positif 2. Negatif, negatif, positif. Negatif, positif, negatif. Positif, negatif, negatif. Negatif, negatif, positif, 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 positif. Kena ingat yang ni lah. Negatif, negatif, positif. Ni, kita ulang balik. Negatif, positif, negatif. Positif, negatif, negatif. Positif, positif, positif. Menepo. Menepo. Peliklah bunyi. Ingat tak? Okay, untuk tajuk ni kita belajar balik untuk tajuk yang pertama. Boleh faham? Okay, so sambungan yang tadi. Okay, negatif 1 darab A dapat negatif A. Negatif 1 darab negatif B dapat positif B. Sebab tu dia jadi negatif A tambah B. Faham? Faham tak? Tengah faham lagi? Tengah proses lagi? Okey, tak apa, pelan-pelan. Okey, kita tengok yang ketiga. So ketiga negatif dalam kurungan negatif A tambah B. Okay, so negatif 1 darab negatif A, positif A. Negatif 1 darab positif B, negatif B. Jadi A tolak B. Boleh? Okay, nombor 4. Negatif tolak A tolak B. Okay, ni negatif 1 Negatif 1 darab negatif A dapat positif A. Negatif 1 darab negatif B dapat positif B. So jadi A tambah B. Dapat? Boleh? Okey. Untuk simbol, untuk hafal simbol, kamu hafal simbol yang ni je sebab dia ada kena-mengena lah. Positif, positif. Positif bertemu positif jadi positif. Okey. Mana yang positif bertemu positif? Oh, tak ada kat sini. Negatif bertemu negatif jadi positif. Yang ni. Negatif bertemu negatif. Yang ni. Negatif 1 darab dengan negatif A. Negatif 1 darab dengan negatif B. Jadi positif. Betul tak? Betul tak dapat positif? Betul tak? Betul. Okay. So negatif bertemu positif, dia jadi negatif ke positif? Negatif bertemu positif, dia jadi negatif ke positif? Hello, Assalamualaikum, boleh dengar? Negatif bertemu positif, dia jadi negatif ke positif? Dia jadi negatif. Negatif. Okay, contoh kita tengok ni Negatif 1 darab dengan positif A. Negatif 1 darab A dapat negatif. Okay, positif bertemu negatif. Ni terbalik je. Okay, bila terbalik jawapan sama juga. Jadi negatif juga. Okay, boleh terima yang tu. Faham yang ni dulu? Okay. So kalau kamu susah nak ingat tips pintar ni, susah nak ingat, kamu ingat yang ni je. Yang simbol ni. Yang bertemu tadi cikgu bagi tahu tadi. Okay, ingat yang ni je. Boleh? Boleh? Kalau kamu tak berapa ingat,
hafal. Cuba hafal Cara hafal dia ada banyak. Salah satu cara dia adalah kamu tulis banyak kali. Okay, tulis banyak kali. Yang ni je lah yang cikgu bulat ni. Kamu tulis banyak kali. Dekat mana-mana boleh. Dalam buku latihan lah. Dalam buku nota pun boleh. Tulis banyak kali. Cara yang kedua, kamu tulis dalam kertas kecil, kamu letak dekat dinding. Tapak kat dinding. Dinding belajar lah. Yang tempat yang kamu selalu nampak. Ataupun kat depan peti ais ke, tempat yang kamu selalu nampak. Boleh? Okey, ikut kamu lah nak buat cara macam ni. Jangan ingat. Okey, so cikgu nak padam yang ni. Dah boleh cikgu padam So kita pergi ke soalan. Soalan A. Okey. So pemudahkan setiap yang berikut. Okay, boleh kita tengok soalannya. A. 3x tambah 5y tambah 9x tolak 4y tambah 6. So kita punya target adalah kita nak buang kurungan. Okey, kurungan yang pertama iaitu 3x tambah 5y ni, dia tak ada apa kan, dia positif je kan semua. Tak ada negatif. So tak ada masalah, buang terus. Macam tu. 3x tambah 5y. Buang terus. Sebab dia positif, dia tak ada negatif. So bila negatif ni dia banyak masalah lah, dia banyak operasi yang kita kena tukar. Tapi kalau tambah, tak ada masalah. Kita buang je kurungan dia tu. Boleh? Okey. Seterusnya, yang 9x tolak 4y tambah 6. Simbol ni simbol tambah kan? Tambah kan? So tambah tak ada masalah. Kita tulis balik je tambah. 9x tolak 4y tambah 6. Settle. Positif tak ada masalah. Dia memang senang. Buang je dia punya kurungan. Okay. Setelah kita dah buang kurungan, kita kena susun mana yang sama. X dengan X, Y dengan Y. Ingat bila kamu tukar Muiz, kamu kena bawa sekali dia punya operasi. Nadia betul? Kita kena bawa sekali dia punya operasi. Jadi, kita tulis dulu 3X sebab dia dah duduk depan. Apa yang mana yang ada X juga? 9X. Jadi, kamu bawa sekali operasi yang depan. Tambah 9X. Okey, X ada lagi tak? X tak ada dah. Kita bawa pula 5Y. 5Y kita ubah, kena bawa juga operasi. 5Y. Lepas tu ada Y lagi? Ada negatif 4Y. Tulislah negatif 4Y. Okay, ada lagi tak Y? Tak ada. Jadi kita tulislah yang baki dia yang tak ada apa-apa tu. Tambah 6. Boleh? Okey. Dekat sini kamu tambah macam biasa. Tapi kena ingat, tambah tu kena bagi sama variable baru boleh tambah macam biasa. Contoh 3 tambah 9. 3 tambah 9 berapa? 3 tambah 9 berapa? 3 tambah 9 jadi 12. Okay, 12x. Okay, sebab kita tambah x saja. Okay. Okay, seterusnya y. 5y tolak 4y. Positif 5 tolak 4. Tekan kalkulator. Jadi berapa? Positif 5 tolak 4. Tekan kalkulator. Dapat berapa? Tambah 5 tolak 4. Y tu tak payah tulis lah. Sebab kita nak ambil nombor je. Jadi berapa? Tekan sama dengan jadi 1. Okay, positif 1 tambah Y. Tambah 1Y. Okay, habis Y, kita tulis tambah 6. 6 tu tak payah tambah mana-mana lah sebab dia tak ada pasangan. Okay, so ni jawapan dia. Boleh? Boleh tak?
Okay, boleh buat tak? Boleh buat tak? Hello, Assalamualaikum. Ada internet slow Payah betul internet slow. Okay, so itulah kita punya soalan contoh untuk A. So boleh faham contoh? Boleh faham sikit? Boleh Okay, untuk yang ni kamu tolong hafal yang simbol tu. Tambah, tambah, tambah. Tolak, tolak, tambah. Tambah, tolak, tolak. Tolak, tambah, tolak. Ingat yang tu je. Okay. Kita tengok contoh yang B pula. Okay, B ni complicated sikit. Jadi cikgu nak kamu tolong fokus. Okay, tolong fokus. Sambil fokus, tolong tulis. Okay, kita tengok contoh B. Okay, target kita apa? Target kita apa? Kita nak buang kurungan. Ini target kita. Buang kurungan. Target kita apa? Buang kurungan. Okay, jadi kita tengok 12 mn tolak P 4P. So yang depan sekali kamu boleh buang teruslah kurungan. 12 mn tolak 4P. Okay. Seterusnya tambah 6 tambah 7P. Okay, positif dia tak ada masalah. Kita boleh buang je dia punya kurungan. Tambah ni, maksud cikgu positif yang dekat tengah-tengah ni. Tambah, operasi tambah. Okay, tambah dia tak ada masalah. Okay, kita buang je kurungan. Tambah 6 tambah 7P. Salin balik je. Okay, yang masalah yang ketiga ni. Tolak 10 mn tambah P tolak 2. Okay, yang ni kamu tolong fokuskan. Okay, cikgu nak kamu fokus yang ni. Okay, tolak dia ada kita kena ingat balik yang simbol tu. Okay. 10 ni dia ada tambah walaupun dia tak ada tambah kat situ. Jadi kamu kena tulis depan 10 tu tulis tambah. Dah tulis dah? Okay, dah tulis Okay. Tolak bertemu tambah jadi apa? Tolak bertemu tambah jadi apa? Tambah. Tolak. Negatif bertemu positif jadi apa? Negatif. Negatif. Okay, tolak 10 mn. Okay, kena buat semua tak? Negatif bertemu positif yang ni. Negatif ni, tadi dah bertemu positif yang ni kan? Okay, kita bertemu positif yang ni lagi. Jadi, negatif juga kan? Okay, negatif P. Okay, negatif bertemu negatif. Jadi apa? Negatif. Jadi apa? Negatif juga ke? Bukan. Negatif bertemu negatif. Apa dia? Positif. Positif 2. Tambah 2. Okay. Target kita dah tercapai. Tolak buang kurungan. Kita dah buang dah semua. Okay. Step yang kedua. Target dah. Step yang kedua. So kita nak buat operasi lah. Buat aritmatik tu. Tapi dengan syarat. Aritmatik kena bagi sama penyebut. Sama penyebut. Kena sama variable. Kena sama pemboleh ubah. Barulah boleh buat operasi macam biasa. Okay. So kita start dengan 12 mn. Ada tak mn lagi? Yang variable yang mn. 12 mn ada lagi? Ada. Negatif 10 mn. So kamu bawa negatif 10 tu bawa sekali dengan negatif. 12 mn tolak 10 mn. Tapi jangan kira lagi. Tulis dulu. Susun dulu. Okay, dah? Okay, settle. Seterusnya P. Okay, negatif P, 4P. Ada lagi tak P? Ada. Tambah 7P. Ada lagi tak P? Ada. Negatif P. Itu kita masuk susun. Okay, sudah? P ada lagi? Tak ada dah. Okay, ada yang tak ada apa? Dengar dulu. Ada yang tak ada lagi? Tambah 6. Tambah 2. So, tambah 6 tambah 2 ni dah tak ada huruf kan? Dah tak ada variable. Dia nombor 6. Ni 6 dia ada. Okay. Tambah 6 tambah 2. So kita gabungkan sekali. Letak sekali lah. So, kita ada 3 kumpulan. MN.
P dengan tak ada apa-apa. Kita boleh buat operasi. So operasi ni cikgu galakkan untuk kamu masukkan nombor dalam kalkulator. Yang huruf tu jangan kisahlah. Variable tu jangan kisah, masuk nombor je. Okay. So start dengan 12 tolak 10. Berapa? Takkan nak tekan kalkulator yang tu 12 tolak 10. 2 lah kan? Okay, 2. MN. Tulis balik MN. Settle. Okay, MN settle. Okay, kita buat P pula. Okay, untuk P, kamu masukkan nombor saja. Huruf tak payah. Nombor dan simbol dia. Simbol yang kat depan. So, 4 ni, tolak kena masukkan sekali. Tolak 4 tambah 7 tolak 1. Ni 1. Letak 1. Dalam tajuk ni, Muiz, Nadiatul, kalau tak ada nombor, contoh P kan ni tak ada nombor kan, kamu letak nombor 1. Takut terlupa. Letak nombor 1. Okay? Tekan kalkulator. Syazrin, Aidil, Alisha, negatif 4 tambah 7 tolak 1. Macam tu je. Sebab cikgu tak nak bagi kamu salah. Kamu guna kalkulator juga. Walaupun senang. Okay, so sama dengan dapat 2, betul tak? Okay, 2 sama dengan positif 2. Positif 2. Ada positif. Tambah 2 P. P jangan lupa, P ada. Masih ada, tak hilang lagi. Masih ada. Okay, seterusnya. Tambah 6 tambah 2. Tambah 6 tambah 2. Okay, dapat berapa? 8. Okay, tambah. Jadi 8 je kan? Dia tak tulis tambah 8. Kamu yang kena tambah. Tulis tambah. Tambah 8. Inilah jawapan dia. Settle. Oh, penatnya. Boleh? Okay? Boleh. Boleh. Okay. So untuk latihan, kamu buka sebab nota ni dia punya latihan dia agak panjang. So cikgu tak nak ambil risiko untuk kamu buat salah sebab nanti kalau kamu buat salah kamu tak faham. Okay. Cuba kamu tengok soalan latihan dalam buku. Kejap cikgu tengok. Boleh tak kamu buat yang sendiri punya? Oh, boleh lah ni. Okey. Kamu tengok dalam buku latihan, muka surat apa 81. Okey, 81, cuba kamu buat soalan nombor 1 dengan soalan nombor 2. 2 soalan je. Yang ni dengan yang ni. 1 dengan 2. Boleh? Okey. So itulah apa untuk itu sajalah untuk kelas kita hari ni. So hari ni kita telah belajar apa? Apa ni sebutan serupa ataupun tak serupa. Okey, itu satu. Lepas tu kita kenal dia punya istilah nombor, variable, boleh ubah, perkali, koefisien, yang satu lagi sebutan. Kan? Okey, yang tu. Dan akhir sekali yang ketiga kita dah belajar aritmatik. Kita belajar asas dulu yang senang dulu. Nanti bila kita next class nanti kita akan pergi ke soalan yang macam